Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Insya-Allah pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5 di bawah bidang ulumul hadis dengan tajuk istilah-istilah yang terdapat di dalam ulumul hadis. Baik, di dalam tajuk ini, pelajar-pelajar akan didedahkan dengan istilah-istilah yang terdapat dalam ulumul hadis. Yang kedua, pelajar-pelajar juga akan didedahkan dengan perbezaan antara gelaran ahli hadis serta tokoh hadis mengikut kategori. Dan yang ketiga, iktibar daripada usaha dan pengorbanan para ulama hadis sebagai panduan dalam kehidupan. Baik, insya-Allah terlebih dahulu kita akan melihat istilah-istilah yang terdapat dalam ulumul hadis. Baik, terdapat 10 istilah. Istilah yang pertama ialah rawi. Rawi ialah individu yang meriwayatkan sesuatu hadis dengan sanadnya sendiri secara bersambung hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Imam Al-Bukhari. Yang kedua, istilah matan, iaitu teks sesuatu hadis atau sesuatu lafaz yang diriwayatkan. Yang ketiga, istilah sanad, iaitu rantaian hadis, rantaian individu yang meriwayatkan hadis daripada peringkat perawi pertama sehinggalah kepada sahabat. Contohnya, Imam Malik meriwayatkan hadis daripada gurunya bernama Nafi' yang pula meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Baik, yang keempat ialah istilah isnad, iaitu menyandarkan sesuatu hadis secara bersanad daripada perawi yang pertama ataupun perawi yang awal hingga terakhir. Contoh isnad ialah an Malik, an Nafi', an Abdullah ibni Umar. Imam Malik adalah perawi yang pertama dan Abdullah bin Umar pula adalah perawi yang terakhir. Baik, seterusnya yang kelima istilah musnad. Musnad, iaitu kitab hadis yang disusun mengikut nama perawi dari kalangan sahabat. Contohnya Musnad Imam Ahmad ataupun Musnad Imam Asy-Syafi'i. Yang keenam, musnid, iaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya yang diperolehi daripada gurunya hingga ke peringkat teratas, iaitu sahabat. Contoh, qala Al-Bukhari, haddatsana Abdullah ibn Yusuf, qala akhbirna Malik an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah. Istilah yang ketujuh ialah al-muhaddis, iaitu ulama yang mengkaji hadis, riwayah dan dirayah, mengkaji perihal sanad dan matan pada zamannya. Istilah ke-8 iaitu al-hafiz, iaitu ulama hadis yang menghafaz lebih 100,000 hadis, mengetahui perihal perawi hadis daripada pelbagai peringkat dan guru mereka, dan juga menguasai ilmu hadis, riwayah dan dirayah. Istilah ke-9 ialah al-hujjah, iaitu ulama hadis yang menghafaz dan mengetahui lebih daripada 300,000 hadis dari segi sanad dan matan, walaupun periwayatan yang banyak. Dan istilah yang ke-10 ialah al-hakim, iaitu ulama hadis yang menghafaz lebih daripada 700,000 hadis daripada segi sanad dan matan, mengetahui perihal perawi hadis serta mampu menilai sesuatu hadis boleh dijadikan hujjah ataupun tidak. Baiklah, kita akan melihat perbezaan di antara gelaran ahli hadis serta tokoh hadis mengikut kategori. Terdapat 4 gelaran ahli hadis. Yang pertama al-muhaddis, yang kedua al-hafiz, yang ketiga al-hujjah dan yang keempat ialah al-hakim. Baik, kita akan tengok gelaran yang pertama iaitu al-muhaddis, yang mana al-muhaddis menguasai hadis riwayah dan dirayah, mengetahui setiap hadis, menghabiskan masa mengkaji hadis nabawi, dan di antara tokoh mereka ialah Al-Baihaqi, Ibnu Majah, Abu Nuaim Al-Asbahi dan Ad-Darqutni. Baik, gelaran yang kedua ialah Al-Hafiz, iaitu ulama hadis yang menghafaz lebih daripada 100,000 hadis
Antara tokoh-tokohnya ialah Al-Iraqi, Al-Mizzi, Az-Zahabi dan As-Sakhawi. Baik, istilah yang ketiga ialah, gelaran yang ketiga ialah Al-Hujjah, iaitu ulama hadis yang menghafaz lebih daripada 300,000 hadis beserta sanad. Antara tokoh-tokoh Al-Hujjah ialah Hamad bin Usamah, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Yusuf dan Uqail bin Khalid. Dan seterusnya yang terakhir ialah gelaran ahli hadis yang keempat, iaitu Al-Hakim, yang mana merupakan martabat tertinggi bagi ulama hadis dan mereka menghafaz lebih daripada 700,000 hadis beserta sanad. Antara tokoh-tokohnya seperti Abu Daud, At-Tirmizi, An-Naisaburi, Al-Hakim An-Naisaburi dan Ibn Hibban. Baik, seterusnya pelajaran kita yang terakhir pada kali ini ialah iktibar daripada usaha dan pengorbanan para ulama hadis sebagai panduan dalam kehidupan. Yang pertama, gigih memelihara hadis dengan menghafaznya melalui tulisan dan ingatan. Yang kedua, sentiasa mengkaji setiap hadis untuk mendapatkan ajaran Islam yang sebenar. Yang ketiga, menuntut ilmu dengan tokoh ilmuwan hadis daripada pelbagai negeri walaupun jauh. Dan yang keempat, memilih guru yang bertakwa dan mempunyai disiplin yang tinggi. Baik, sekadar itu sahaja sebagai panduan. Semoga bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.